Aku buat bukan pasal hang. Kalau kita buat kerana Allah, buat apa pun tak. Orang kata pun tak apa, orang tak kata pun tak apa, orang keji pun tak apa, orang puji pun tak apa. Tu betul yang kita buat kerana Allah. Tapi kita mudah sakit hati bila kita buat, orang tak appreciate. Pasal apa? Pasal kita buat pasal orang. Faham tak ni? Sekali tuan-tuan buat pasal orang, tuan-tuan yakinlah bila tuan-tuan tak dapat penghargaan orang, tuan-tuan akan kecewa dan tuan-tuan akan start sebut balik apa yang tuan-tuan buat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati Ustaz Faisal selaku pengacara majlis, yang juga Tuan Imam, Tuan Dr. Salih Al-Azhar Muhammad Fairuz Nadir selaku Nadir Salis Muhammad, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ahli ulama, datuk-datuk, seterusnya tuan-tuan, perempuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Saya keluar di pukul 2 petang. Jam-jam sikit sampai jugalah jumpa tuan-tuan ni. Saya pun excited juga nak main sini ni. Asal pernah main dah. Pernah main sana? Bila lama dah sana? Lama dah saya semua main. Di tempat masyhur ni kita pun naik seriau-seriau juga nak main. Tempat orang hebat-hebat. Alhamdulillah, saya nak tumpang berkat. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan ni jadilah manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita nak bincang tentang amalan yang sedikit tapi banyak ganjaran dia yang sampai bawa kita masuk syurga Allah lah. Tu matlamat kita sebenarnya. Kita ni untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan." Siapa yang dalam hati dia niat dia nak buat satu baik je, niat nak buat satu baik je, Allah akan tulis untuknya satu pahala kebajikan. Baru niat nak buat. Ni tak ada pada umat-umat yang lain. Umat-umat terdahulu tak ada. Ni khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai dalam syurga. Saya Muhammad. Kita ni tuan-tuan, umur kita ni tak panjang macam umat terdahulu. Umat terdahulu umur sampai 1000 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tuan bayang tak orang yang umur panjang macam tu, 900 tahun umur dia. Adalah nak dara seorang tengah duk cari calon suami. Umur berapa? Muda lagi. Berapa? 250. Agak lah kan? Panjang sungguh. 250 tahun. 1000 tahun umur. Masya Allah. Kalau cerita orang yang umur sampai 1000 tahun, dia dapat buat amal sempurna 10% aja daripada usia dia, dah mencecah 100 tahun. Lepas tu dalam kitab
Mukasyafah Al-Qulub, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad petik satu kisah seorang Nabi Syam'un. Dia ni pergi keluar berperang 1000 bulan, angkat pedang, pergi berjihad, tak pernah letak pedang dia 1000 bulan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anda ni kisah dia panjang lah. Dia kena isteri dia dia kuat, siapa pun tak boleh challenge dia. Satu hari sallallahu alaihi wasallam Muhammad orang pergi pujuk-pujuk isteri dia, macam mana cara dia, macam mana nak ikat dia. Dia kata kalau nak ikat dia, try malam-malam ambil besi, ikat. Dia bangun, dia buat macam tu ya. Ambil rantai, ikat. Dia bangun, dia buat macam tu ya. Abang ni, pasal apa ikat abang ni? Dia kata sajalah nak test abang punya power macam mana. Abang ni, dia kata kalau betul nak ikat abang ni, guna rambut abang sendiri. Guna rambut dia sendiri baru boleh ikat dia. Ambil isteri dia, ambil rambut dia malam tu, ikat, bawa pergi dekat musuh ikat dia. Cerita tentang Syam'un ni. Dia keluar berjihad sampai 1000 bulan. Sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat Nabi bila dengar Nabi SAW cerita, orang dulu boleh berjihad sampai 1000 bulan, tak pernah letak pedang, tak pernah kering peluh di tengkuk kuda dia, keluar berjihad. Dia kata, untunglah mereka ya Rasulullah, usia panjang-panjang, kita ni umat Nabi Muhammad baina sitin ila sab'in aja, 60 ke 70 tahun aja. Sahaja Muhammad, kalau 1000 bulan tu 84 tahun. Tu tak cerita lagi dia ibadat dia yang lain. Semayang dia pun, keluar jihad saja pun dah 84 tahun dah. Kita kalau ikut umur yang Nabi SAW sebut tu, 84 tahun pun tak sampai. Itu macam mana? Tapi kita paling ramai dalam syurga. 2/3 ahli syurga itu umat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa kita paling ramai dalam syurga sedangkan tempoh usia kita hidup kat dunia ni pendek? Sebab kelebihan yang Allah bagi, gandaan pahala pada amalan yang kita buat. Niatnya ni nak pergi masjid, boleh ni RM1 dalam poket, nak pergi sedekah sampai separuh jalan, hangat sangat tengok ayam tebu sedap pula. Dan ni berapa ni ayam tebu ni? RM1. Yang RM1 tadi nak masuk tabung, beli ayam tebu. Pahala niat tu ada. Tapi kalau dia boleh buat ibadat tersebut, kata Nabi SAW, wa mahamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu ashran ila 700 dhi'fin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang niat dia untuk melakukan kebaikan tersebut, dia dah dapat pahala tadi ni, kemudian dia melakukannya, maka akan dituliskan untuknya 10 pahala kebaikan sehingga 700 kali gandaan. Niat tadi dapat 1. Kalau betul-betul boleh buat setiap amalan yang kita buat, paling kurang gandaan dia 10 kali ganda. Bahkan sampai 700 kali ganda. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, dengan gandaan yang sebanyak-banyaknya. Ni contoh ni, kita nak main semayang Isya, ni kita nak main ni semayang Maghrib contoh. Ni faham ke tak faham sudut cakap ni? Faham. Kan nak kena tune ni. Tukar main bahasa sini ke apa kan? Tak payah. Kalau tukar ni bunyi tak elok. Singgah nak beli air kelapa. Bagi air kelapa satu, nyok bagi lebih sikit. Tak payah dah. Lama yang imam minta, Ustaz. Dia cakap tak dah Kelantan Ustaz. Kelantan Ustaz. Dia tak boleh cakap. Dia nanti keluar juga bunyi dia. Tu dalam sallallahu Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Kita nak main semayang Maghrib. Daripada rumah niat nak main semayang Maghrib dah. Dengan kita faham, kalau kita semayang berjemaah, pahala banyak lah. Berapa kali ganda tak semayang jemaah ni? Hampir tak bunyi langsung ni. 27 kali ganda. Hang nak pergi mana ni? Nak pergi masjid. Buat apa? Semayang jemaah. Oi, baguslah. Hang semayang dekat rumah dapat 1 kali ganda ya. Hang pergi semayang kat masjid, semayang jemaah dapat 27 kali ganda. Kita berhenti kat 27 kali ganda kan?
Tapi padahalnya apa? Bila nak keluar daripada rumah tadi ada niat kan? Pada pahala niat tu. Ambil wudu kat rumah. Ni saya nak tanya. Berapa orang di sini, ni yang duduk depan saya ni, yang dia saja tak mau ambil wudu kat rumah, dia nak pergi main kat masjid ni? Ni bukan jenis singgah cerita lain. Dia memang daripada rumah dia nak pergi main kat masjid, yang dia saja nak pergi. Kenyang bahasa ni. Alhamdulillah. Dia terkeluar. Yang saja dia saja dalam hati dia, saya nak pergi ambil wuduk kat masjid. Siapa yang lagu tu? Ataupun kalau kita niat nak pergi semayang kat masjid, kita ambil wuduk siap-siap kat rumah. Yang mana satu? Wuduk kat rumah ke wuduk kat masjid? Siapa wuduk kat rumah kat tangan? Siapa wuduk kat masjid kat tangan? Yang apa dulu tak angkat siapa? Kau wuduk tengah jalan ni. Majoritinya akan wuduk kat rumah. Sebab standard kita lagu tu. Nak pergi masjid je. Jarang orang pergi masjid start motor tu pergi masjid. Tak. Dia ambil wuduk dulu. Betul tak? Pasal apa? Pasal kelebihan ambil wuduk kat rumah untuk pergi solat berjemaah di masjid. Allah gugurkan pahala dia fi kulli khutwatin, pada setiap langkah dia. Allah bagi satu pahala, Allah ampun satu dosa, Allah angkat satu derajat tu daripada rumah dia tu. Berapa langkah tu daripada rumah dia nak pergi ke masjid ni? Ustaz, saya naik motor Ustaz. Nak kira langkah lagu mana? Saya naik motor. Allah tahulah nak kira hampa langkah banyak mana. Ni tak ni? Kita kalau tak ada motor pakai tak main dah. Sebulan tak main dah. Minyak apa, tayar motor pecah, tak main. Padahal rumah tepi tu ya. Tuan-tuan sekalian Muhammad, ambil wuduk kat rumah. Tak, bukan kira takat langkah tu. Ni basuh tangan, gugur dosa, Allah bagi pahala. Kumuk-kumuk, Allah bagi pahala, gugur dosa. Basuh muka, Allah bagi pahala, gugur dosa. Basuh lengan, Allah bagi pahala, gugur dosa. Tu kat wuduk saja tu, nukih kita nak pergi main kat masjid ni. Tu baru kat situ. Keluar rumah pula, start motor pula, setiap langkah pula satu pahala, satu pahala, satu pahala, satu pahala, satu pahala, sampai kat sini. Sampai kat sini tuan-tuan sekalian, masuk masjid, langkah kaki kanan dapat pahala lagi. Baca doa masuk masjid dapat pahala lagi. Niat iktikaf selama dia duduk kat masjid tu, berapa banyak pahala dia dapat, Allah ampunkan dosa dia. Satgi semayang sunat pula, bila masuk masjid 2 rakaat apa? Tahiyatul masjid. Ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihasanatan. Tidaklah seorang yang sujud melainkan setiap sujud tu Allah tulis baginya satu pahala, Allah padam baginya satu dosa, Allah angkat bagi satu darjat. Dah 2 rakaat dia mayang kat situ. Satgi orang azan, jawab azan pula dapat pahala lagi. Satgi mayang qabliyah pula dapat pahala lagi. Ni tak semayang ni. Ni faham tak faham ni? Yang kita duk nampak dekat 27 kali ganda tu. Tapi sebelum nak pergi yang 27 tu dia punya banyak dah pahala Allah bagi. Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW pasal kita dapat kelebihan ni. Yang orang lain tak dapat. Bila iqamah saja kita pun bangkit sembahyang, duduk dalam sah. Duduk sah dapat sembahyang, dapat pahala lagi. Rapatkan sah dapat pahala lagi. Ada kosong kat depan, kita pergi lintas pergi depan tu, nak isi lompang sah tu. Allahumma salli ala innallaha wa malaikatahu yushollun. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang mengisi lompang sah, dapat pahala lagi. Sembahyang lagi dapat pahala yang 27 kali ganda, hang tu pun dapat. Sallallahu Muhammad. Habis tu sekali dengan sembahyang sunat, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan salam sama-sama tadi. Ya Allah, betul lah tuan-tuan, dengan satu benda kita nak buat berangkai pahala-pahala dan pengampunan dosa yang kita dapat. Tu umat Nabi Muhammad SAW. Nampak tak nampak tu? Kita kan berasa pun. Kita tak berasa pun. Tapi itu satu contoh dalam hidup kita yang kita nak buat satu benda yang Allah bagi banyak gandaan pahala. Patutlah umat Nabi Muhammad SAW pergi depan Allah tiba-tiba pahala banyak. Pasal apa? Padahal buat amal sikit saja. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Minta ke? Tak minta pun. Mana ada 1,000 orang dulu.
isi borang minta dari umat dari tak, Allah pilih kita daripada kalangan umat daripada dulu sampai yang paling akhir. Ada Nabi minta nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab tafsir Imam Tabari kalau tak salah, cerita Nabi Musa dialog dengan Allah. Dia kata, ya Allah, aku tengok ada satu umat, mereka ni umat yang paling last, tapi mereka yang paling awal sekali masuk syurga. Untung tuan dengan main-main, geng paling last sekali tapi paling awal masuk syurga. Untung, untung sangatlah. Kita ni duduk pada mahsyar ni tuan-tuan, bukan setakat cerita satu kaum, seorang cukup ya. Katalah kita duduk ni, kita ni orang yang second, ada seorang depan kita, Allah nak kira hisap dia, Allah nak hisap dia. Kita duduk belakang dia ya. Dia ni umur dia 60 tahun. Tahu tak Allah nak kira apa? Allah nak kira daripada dia start baligh sampai dia meninggal, 60 tahun. Mula Allah kira apa? Kira umur dia. Allah kira tang harta dia. RM1 yang pertama dia dapat, dia belanja pergi mana? Dapat duit tu daripada mana? Belanja tu pergi tang mana? Halal ke haram? Duit yang dia dapat tu, yang dia belanja tu, halal ke haram? Kalau dia kata halal, betul ke halal? Siapa bagi tahu dia halal? Oh, dia kata orang ni kata halal, padahal haram. Saya tak tahu ya Allah, orang ni pergi cari orang tu pula, pergi tuntut pula kat orang tu, baru RM1 pertama. Tuan boleh bayang tak, daripada dia balik sampai dia meninggal, berapa ringgit Allah nak kira satu. Padahal dia seorang duduk depan kita ni. Dia bukan tunggu 4 jam. Betul tak tuan ni? Rasul Muhammad, urusan kehidupan dia, Allah nak cek satu. Kita duduk belakang dia, tu baru seorang. Bayangkan kalau satu kaum depan kita. Yang Imam Suyuti kata, yang Imam Ibn Hajar kata, paling kurang satu kaum tempoh dia 1400 ke 1500 tahun. Berapa ramai ni orang kat depan tu. Kalau kira kaum tu, susunan kaum tu, kita umat Nabi Muhammad paling last sekali. Daripada kaum Nabi Adam tu sampai kaum Nabi Isa AS, kita duduk last sekali. Agak-agak berapa lama kita nak tunggu di padang mahsyar. Tapi spesialnya umat Nabi Muhammad, Allah tak depan sekali. Habis selesai kita semua, baru masuk kaum yang kedua, yang berikutnya, yang mai daripada sebelum paling awal ni. Untung tak kita ni? Untung tuan-tuan, kita je tak tahu betapa untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, aku tengok ada satu kaum mereka ni mai paling last sekali, tapi mereka lah paling awal masuk syurga. Jadikan mereka tu umatku. Allah kata itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok ada satu kaum, mereka ni menghafaz kitab-kitab mereka yang tak dibuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Kaum-kaum lain tak ada hafal kitab-kitab. Kaum ni satu kaum ni, dia hafal semua kitab-kitab mereka. Ya Allah, jadikan aku sallallahu alaihi Muhammad daripada kaum tersebut. Jadikan aku daripada umat tersebut. Itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok satu umat ni, mereka ni lah yang akan berhadapan dengan Dajjal. Jadikan aku umat ni. Itu umatnya Ahmad. Ya Allah, aku tengok ada satu umat ni, mereka niat nak buat kebaikan, engkau bagi satu pahala. Kalau mereka buat kebaikan tersebut, engkau ganda hingga 100 kali ganda, ya Allah. Jadikan mereka tu umatku. Itu umatnya Ahmad. Ya Allah, segala keistimewaan engkau berikan kepada umat Ahmad, ya Allah. Jadikan aku ni umat Ahmad. Siapa minta? Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tak dapat. Kita Allah pilih jadi umat Nabi Muhammad SAW. Syukur, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tapi Nabi SAW sambung dalam hadis ni, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam yuktab wa in lam tuktab wa in amilaha kutibat. Barang siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berniat untuk melakukan kejahatan tapi dia tidak melakukannya, maka tidak akan ditulis sebarang kejahatan untuknya. Jika dia melakukannya, barulah ditulis satu kejahatan untuk dia. Tapi dalam bab maksiat, dalam bab kejahatan, niat nak buat jahat Allah tak tulis lagi. Baru niat nak buat jahat, Allah tak tulis lagi. Kalau dia buat satu jahat, Allah tulis kat dia satu. Satu apa? Satu dosa. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia cancel nak buat, Allah tulis satu pahala. Ni dia nak buat ni, ada benda maksiat dia nak buat ni. Dah beli tiket dah, contohlah, tiket apa-apalah, buat ikut ke, karaoke ke, konsert ke, apa-apalah dia nak buat dah. Niat nak ada, tiba-tiba cancel. Tak DP lah. Tak patut sungguh aku pergi. Dia cancel, dapat pahala pula satu pahala. Dengan syarat dia, kata ulama, bukan semua dapat pahala. Syarat dia ada. Syarat dia kalau dia cancel itu kerana Allah. Bukan kerana bini telefon. Dia nak pergi lah. Saat bini telefon, abang nak pergi mana tu? Apa? Baliklah ni. Okey, baik, balik terus tak DP. Bini call tak di. Dia jangan main-main dia punya sembang tu tepuk meja, tuan-tuan boleh terbalik meja tu. Pantang berundur kecuali bini call. Ada orang macam tu. Tuan-tuan, kalau terhalang itu disebabkan sesuatu yang bukan kerana Allah, dia tak ditulis dosa dan tidak ditulis pahala. Tapi kalau dia cancel itu sebab kerana Allah, dia takut dekat Allah. Aku ni salah, aku tak patut buat lagu ni. Aku ni orang beriman, tak patut buat lagu ni. Walaupun tadi ada niat dah nak buat, Allah akan bagi satu pahala kat dia. Umat Nabi Muhammad SAW. Boleh bayang tak kalau pergi depan Allah lagu mana? Ni kita umat Nabi Muhammad ni. Pergi depan Allah, pagi-pagi buat satu baik, buat satu jahat. Contoh sedekah. Sedekah jangan main-main. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli samatin ma tuhabbah. Bandingan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Allah buat gambaran bagi orang mudah kira. Sedekah macam satu benih naik 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji, 100 biji. Jadi berapa kali ganda? 700 kali ganda. Itu sedekah. RM1 masuk dalam tabung, RM700 nilai di sisi Allah. RM10, RM7,000. RM100, RM700,000. RM70,000. Hampa teruk matematik sama aku juga. Rupanya. Allah saya tuan, ya Allah. Tu dia bos RM1 tu yang duduk RM1. Ya tu dia kata 700 dah lah Ustaz, banyak lah tu. Kalau pagi-pagi bos duit RM1 dalam tabung, 700 kali ganda. Buat satu jahat, satu dosa, satu baik, 700 kali ganda. Tuan-tuan, logik dah umat Nabi Muhammad pi depan Allah tiba-tiba dosa banyak, pahala sikit. Faham tak soalan tu? Logik dah umat Nabi Muhammad pi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Sedangkan kalau pagi-pagi dia buat satu baik dengan satu jahatnya, satu jahat, satu dosa, satu baik, 700 pahala. Kalau dia nak bagi challenge, dosa dia tu sama banyak dengan pahala dia, berapa kali jahat dia kena buat? Berapa? 700 kali jahat. Takkan hampa jahat betul tu kot. Jadi tak logik pi depan Allah tiba-tiba orang Islam, orang beriman, umat Nabi Muhammad pi depan Allah dosa banyak, pahala sikit. Tak logik. Tapi tak mustahil. Tahu pasal apa? Pasal ramai orang
jahil. Ya ni. Bila kita buat satu-satu kebaikan ni, dia boleh jadi daripada 5 keadaan. 5 keadaan. Nombor 1, amal kita Allah terima. Amal kita sah, amal kita Allah terima. Boleh jadi. Yang ni yang paling kita nak bila kita buat amal. Nak jadi sah, nak jadi Allah terima ni lagu mana? Kata Imam Nawawi, 2 keadaan. Nombor 1, ikhlas. Nombor 2, mesti sesuai macam mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Settle masalah. Nombor 2, buat amal, amalnya sah tapi tak diterima. Pasal apa sah tapi tak diterima? Pasal ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah, ada benda-benda yang memadam pahala dia. Buat nak tunjuk ke orang. Pahala nak, tapi pujian pun nak juga. Contoh. Faham tak ni? Yang ni yang selalu banyak merosakkan amalan kita. Tambah-tambah lah ni. Facebook lah, TikTok lah, dan semua media sosial mana tunjuk ke orang kan. Ni orang semayang pun live kat depan. Dia buat live pun. Dia tak boleh pacak tu, dia tak kat bawah. Ni semayang. Lepas tu ada kawan komen tu, amboi suara dari syurga. Dia boleh screenshot tau. Dia post dekat apa? Terima kasih atas pujian. Hadza min fadlillah. Amboi, kamu lagi. Ada syak kan main. Orang lah ni. Aduh, saya semangat. Nombor 2. Amal sah tapi tak ada pahala. Pasal apa? Riak, ujub, takabur. Itulah. Nombor 3. Amalnya sah dan dah ada pahala, tapi Allah padam. Sah dah, ada pahala dah, tapi padam. Pasal apa padam? Pasal ungkit. Yang memang tuan-tuan, ni kapek ni sedap lah kapek tuan-tuan ni. Sujud tenggelam. Kalau kita buat tahajud bahawa ni silap-silap duha pun jaga apa. Sujud. Haji, mau hidup lagi rupanya. Sedap sangat sujud. Kapek ni. Ni ada puakah ni sana. Ni ada puakah-puakah. Berapa tahun dah saat kapek ni sana? Baru kan? Itulah. Itu mat terasa tak lembut tau ni. Tanda ada sampai. Subhanallah. Katalah kapek lama hari tu ni. Berapa tahun sah? Katalah 5 tahun. 10 tahun. Kawan yang wakaf kapek lama dulu tuan-tuan, 10 tahun dah. Setiap orang semayang, setiap orang sujud qiyam bulan, 10 tahun tu dah 10 kali Ramadan dengan qiyam bulan pun. 10 tahun dah pahala pergi kat dia. Tak berhenti-berhenti. Tak mahu tuan-tuan jenis mengaji pun semua, tak berhenti-berhenti. 10 tahun dah. Agak-agak banyak mana pahala dia tuan-tuan? Banyak Mai mesyuarat agung, nama tak naik. Ni pergi kedai mamak belakang tu, dia kata aku tak puas hati tu hantar dah tu kapek tu kapek tu yang dia pakai tu aku wakaf dulu hantar. Kawan tu dengar, berapa wakaf? RM50 hantar. Asia tu. Walaupun RM50 tuan-tuan tak ada banyak mana pahala dia dapat tu, tapi start hari dia kata dia ungkit tu, Allah padam habis. Daripada awal dulu sampai tu, habis satu pun tak ada. Ada tak kita ungkit? Aduh, jangan main tuan. Apa angguk-angguk juga. Angguk-angguk juga. Aduh, kita buat baik, kita ungkit. Aduh, jangan main. Tak pasal apa kita ungkit. Pasal kita buat bukan kerana Allah. Contoh macam tuan-tuan nak main kuliah, ada kereta rosak tepi jalan. Kawan kita, kawan masjid. Masjid pasal apa ni? Tak tahulah, start tak hidup pula. Ni kalau macam ni bateri. Ni tu Haji naik kereta, saya tolak. Dia pun senteng baju, ambil betul kain pelikat dia. Okey, tu Haji masuk gear 2. Satgi saya tolak ni sikit, tu Haji lepas kelas.
Kita betul hidup. Terus pergi. Kita kat belakang ni. Wajah. Sampai masjid ni mukul. Badong, pasal apa nampak stres ni? Wajah semua kawan tu. Pasal apa? Aku boleh tolak kita ada hidup. Koklah nak angkat tangan hai, bye-bye sikit. Terima kasih apakah? Dia terus happy betul. Pasal apa kita sakit hati? Pasal kita harap dia ucap terima kasih kita. Kalau kita tolak tu kerana Allah, dia ucap terima kasih. Okey. Dia tak ucap terima kasih. Aku suka aku buat bukan pasal hang. Betul tak ni? Faham tak faham? Bahkan kalau dia boleh patah balik, dia bukan dia terima kasih, dia maki kita pula. Apa tolak lembab. Kita benar lah. Dia boleh sound kita pula. Kita happy ya. Aku buat bukan pasal hang. Kalau kita buat kerana Allah, buat apa pun tak. Orang kata pun tak apa, orang tak kata pun tak apa, orang keji pun tak apa, orang puji pun tak apa. Tu betul yang kita buat kerana Allah. Tapi kita mudah sakit hati bila kita buat, orang tak appreciate. Pasal apa? Pasal kita buat pasal orang. Faham tak ni? Sekali tuan-tuan buat pasal orang, tuan-tuan yakinlah bila tuan-tuan tak dapat penghargaan orang, tuan-tuan akan kecewa dan tuan-tuan akan start sebut balik apa yang tuan-tuan buat. Kalau takat Allah padam pahala tak apa lagi tuan-tuan. Nabi sebut 3 golongan orang yang Allah takkan pandang dia nanti di yaumul qiyamah. Allah tak pandang, Allah tak ajak bincang. Wala yuzakkihim, Allah takkan sucikan dia nanti di yaumul qiyamah. Walahum azabun azim, baginya azab yang sangat berat. Siapa? Salah satunya ialah orang yang mengungkit kebaikan yang dia buat. Jangan main-main. Dahlah duit hilang, barang habis, Saudara Muhammad, pala hilang, Allah tak mau pandang pula nanti dia mau kiamat. Tuan, dalam bab mengungkit pemberian. Tu yang nombor 3. Yang nombor 4, buat baik Allah, amalannya sah, amalannya diterima, tapi pahalanya diagih pada orang. Pahala agih pada orang. Pasal apa agih pada orang? Mengumpat, buat fitnah orang, ngata ke orang, buat zalim ke orang. Pahala tu ada, bagi ke orang tu sikit, bagi ke orang ni faraid. Aduh, habis tak ada apa. Daripada kita dah sebut ni, tuan-tuan agak ni, tuan-tuan, kita muhasabah diri kita, tengok muhasabah saya sama lah. Dia berasa macam pahala banyak. Oh, main daripada pukul 2 tadi ni, berasa macam pahala banyak. Tapi boleh jadi tak pergi depan Allah tengok pahala apa pun tak ada. Dia tak ada. Daripada semayang tadi, subuh tadi ni, yang tuan-tuan bangkit pagi tadi mayang subuh ni, ada kita mayang duha, ada baca Quran, ada istighfar dikit, lepas tu mayang zuhur pula, lepas tu mayang asar pula, qabliyah ba'dah kita meduk lagi. Ni, tuan-tuan cuba fikir, tengok saat aja duduk renung tengok. Dalam semayang yang aku buat tadi agak-agak, yang mana satu Allah terima? Betul-betul ni. Subuh tadi Allah terima tak? Tuan-tuan, Sayyidina Ali, waktu dia ambil wuduk, dia nak semayang satgi ni, muka dia pucat. Oh ni pasal apa yang sampai pucat muka ni? Satgi aku nak duduk menghadap Allah ni, aku nak semayang ni, aku nak menghadap Allah, aku tak tahu macam mana aku nak menghadap Allah. Allah nak pandang, nak terima tak semayang yang aku buat satgi ni? Sebab tu lepas semayang tu, istighfar tu, berasa sungguh istighfar tu. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Pasal apa Nabi suruh istighfar lepas semayang? Padahal tak sah baru semayang. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW kata apa? Afdalu a'mal as-salah. Amal yang paling afdal sekali nama dia semayang. Kalau bangkit pagi-pagi qiyamul lail tu, tuan-tuan boleh baca Quran.
Tuan-tuan bolehlah nak zikir, tuan-tuan bolehlah nak istighfar, tuan-tuan bolehlah nak buat amalan doa, tuan-tuan boleh nak selawat, boleh. Tapi tuan-tuan semayang aja, sebab dalam semayang tu semua ada. Semayang, ada baca Quran, ada selawat, ada takbir, tahmid, tahlil, ada doa, semua dalam semayang. Jadi kalau tuan-tuan semayang tu semua dalam tu dah. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Dan kata Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim, ittabi' as-salata hasanata tamhuha. Ikutilah segala kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan, sallallahu Muhammad, memadam dosa-dosa tu. Setiap amal yang kita buat tu Allah bagi pahala. Baca Quran Allah bagi pahala, doa Allah bagi pahala, selawat Nabi Allah bagi pahala. Semua yang kita buat dalam semayang kita Allah bagi pahala dan padam dosa. Tapi pasal apa istighfar lagi lepas pada tu? Pasal takut semayang kita tadi tak memenuhi syarat dia. Takut Allah tak pandang dan Allah tak terima. Lepas tu istighfar tu sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, betulkan ni, ya Allah, terima dah ni. Kita lepas mayang relax ya, tak ada apa pun. Betul, lepas mayang tak ada apa pun. Astaghfirullahaladzim alladzi la astaghfirullahaladzim. Sampai tengok handphone. Pantang bagi salam dah, cari handphone dah, mana handphone. Ni betul tak betul ni? Tak mau mengaku pula dah. Terus ada tunjuk soleh sangat. Tapi sungguh itulah kita. For real tuan-tuan. Agak-agak semayang tadi Allah terima dah. Agak zuhur tadi yang kelang kabut, yang sampai tak ingat apa tadi. Kelang kabut tadi memang zuhur ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak Allah terima dah ni. Dengan hayat entah ke mana. Ustaz Muhammad, kita berhenti dulu untuk azan. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Allah Aziz. Saya dekat masjid Mandatul Zulqan. Allah. Allah. Asyhadu an la asyhadu an asyhadu anna
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah salatul qa'imah ati Sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa jalati wa Muhammad wa innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Tuan-tuan, kita nak lancarkan kutipan tabung untuk pengimarahan Masjid Bandar Tun Husin On. InsyaAllah tuan-tuan, program kita banyak program dengan kos yang begitu tinggi lah. Saya Muhammad untuk nak sedia makan apa semua sebagainya lah, selain daripada perbelanjaan kempen sebagainya. Maka tuan-tuan, setiap yang Salih Muhammad setiap yang diambil manfaat daripada majlis ilmu itu kita nak tumpang sama-sama. Pihak masjid boleh tolong susun program saja. Sayyid Muhammad. Jadi kita pakat-pakat tolong buat sama-sama dengan kita memberikan sumbangan. Ni dia panggil bunyanun marsus, binaan yang tersusun. Ada kawan ni tolong arrange, kawan ni tolong mesyuarat, kawan ni tolong panggil. Tugas kita apa? Kita bagi seorang sikit sumbangan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan perjalanan program yang berjalan dengan lancar tu, insya-Allah kita semua dapat kongsi manfaat dia sampai ke hari akhirat. Nak suruh kita ceramah, kita pun tak apa nak boleh ceramah. Kita panggil orang tolong ceramah. Jadi dengan orang tu ceramah, manfaat dapat dan kita juga dapat, insya-Allah. Tuan-tuan bagilah yang mana tuan-tuan ada, tuan-tuan rasa macam kok lambat sangat, tuan-tuan nak buat keluar duit daripada beg duit tu, tuan-tuan buh beg duit tu dalam tu. Tuan jangan risau beg duit tu akan mentah balik tanpa duit. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita balik pada perbincangan kita tadi ni. Jadi kita risau apa? Kita risau kita ni ada amal tapi sebenarnya tak ada pahala. Itu kita risau sangat sebenarnya. Walaupun dijanjikan kepada kita banyak kebaikan-kebaikan, gandaan pahala, yang kita takut ialah amal ada tapi pahala tak ada. Dengan nilai yang kita buat tadi ni, berapa banyak kita mengumpat orang agaknya. Berapa banyak kita bercakap tentang orang yang orang tu kalau dia dengar dia tak suka tu, nama dia mengumpat. Kita bercakap tentang orang yang kalau kita bercakap tu tak ada manfaat apa dekat dia. Ada tak kita ungkit pemberian-pemberian kita buat? Ada tak kita riak dalam setiap amalan kita buat? Itu cara Sayyid Muhammad yang kita memang duk buat dah. Yang kita takut sungguh, yang kita duk buat ni tuan-tuan, takut ada amal tapi tak ada pahala. Tengok, ya Allah, banyaknya aku buat semayang dulu tapi mai tang pahala tu tak ada. Faham tak ni? Pada bahagian maksiat nampak ikhlas. Tahu ada ikhlas ni lagu mana? Tanda ikhlas lah, paling tidak tanda ikhlas ni. Yang pertamanya, benda kita buat orang tak suruh tu ikhlas lah. Ni siapa suruh orang buat ni? Tak ada, aku ikhlas nak buat sendiri. Tu lagu tu lah kot. Betul tak ni?
Ikhlas kali kedua, ikhlas yang nombor 2-nya tak mau tunjuk kat orang tu ikhlas lah, sembunyi, buat senyap-senyap. Antara benda baik kita buat dengan maksiat kita buat, yang mana agak nampak lagi ikhlas? Kalau dalam benda baik nak tunggu orang suruh, pilah. Rasa macam tak mau pi lah. Buatlah, orang suruh baru buat. Lepas tu kalau buat pula nak tunjuk kat orang pula, hashtag dan kuliah, hashtag dan tahajud. Tadi orang duk kutip tu, sambil tu dah sempat pegang mak dia. Kita ni hendaklah banyak bersedekah. Dia nak abang kata dia sedekah. Pukul 4 pagi hashtag dan tahajud, nak buat apa, nak abang apa ke orang. Tapi kita ni tuan-tuan, kalau kita benda buat baik, memang seronok nak beritahu ke orang. Tapi dalam bab maksiat, tak tunggu orang suruh. Betul tak? Dalam bab maksiat mana ada orang suruh, buat sendiri. Dalam bab maksiat, nak tunjuk ke orang tak? Mana ada, sembunyi. Tak update pun, tak hashtag pun, dan maksiat. Hashtag dan apa? Tak ada, kita tak apa ke orang, senyap aja. Betul tak ni? Siapa? Nampaknya tang ikhlas tu, nampak tang maksiat tu lebih daripada tang baik tu. Itu yang kita risau tuan-tuan. Maka nak buat lagu mana tuan-tuan? Nombor 1-nya tuan-tuan, belajar buat semua jadi ikhlas. Buat apa? Bukan takat benda ibadat khusus. Setiap benda yang kita ada dalam hidup, yang kita duk buat ni, buat bagi jadi ikhlas. Buat bagi jadi ikhlas kerana Allah. Pergi kerja ikhlas kerana Allah. Nak makan kerana Allah. Nak mandi kerana Allah. Nak buat apa? Apa saja. Sebut saja benda apa kita buat, semua nak bagi jadi kerana Allah. Macam mana nak bagi jadi kerana Allah tu? Mula dengan bismillah. Nak naik kereta baca bismillah, nak makan, tak payah suruh tu memang bismillah dah. Nah ni, saya nak mandi baca bismillah, nak apa saja nak buat bismillah tu. Boleh. Satu yang harus pada syarat, yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terpotong, kata Nabi SAW. Terpotong tu lagu mana? Maksudnya hilang berkat. Bila kita baca bismillah, nombor 1, dia undang berkat perbuatan tu. Bila sebut berkat, dia ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Yang kedua, dengan kita baca bismillah, dia akan menghalang kita daripada buat benda yang tak sepatutnya kita buat. Benda yang melanggar syariat. Baca bismillah tak edih. Kita tak gamak nak baca bismillah. Jadi kita faham, kalau kita nak buat satu benda, kita tak gamak nak baca bismillah, menunjukkan benda tu ada benda tak kena. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan nak pergi tikar nombor ekor contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 7432. Saya kira tulis. Saya kira tulis pula. Hari tu saya forum tu dekat Sabah. Saya ingat Ustaz tu cerita. Dia kata satu hari saya habis khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat apa semua, ada seorang pakcik mai jumpa. Dia kata, "Ustaz, terima kasih ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Dia bagi saya RM30. Dan ni pasal apa bagi saya RM30 ni? Ustaz, sajalah sedekah hang betul-betul. Hang pasal apa hang bagi RM30 ni? Jangan marah ya Ustaz." Apa dia? "Saya menang nombor ekor." Dalam masjid dia bagi. Kata, "Habis pasal apa bagi kat saya?" "Ustaz, lagi sekali jangan marah Ustaz." "Apa? Nombor kereta Ustaz." Dia hari tu dia, "Weh, cantik nombor ni." Dia tikap, kena. Dia kata, "Hang bagi RM30. Hang menang berapa?" "Sikit Ustaz." "Berapa?" RM4,000. Dapat RM4,000 bagi kat Ustaz RM30. Kedekut lagi. Aduh, subhanallah. Dia kata berkat ambil doktor Pak Ustaz. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Macam-macam. Tapi nak buat, tak gamak baca bismillah, ada benda tak kena. Faham ni? Nak pergi panggung wayang masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk panggung wayang, Bismillahirrahmanirrahim. Kawan tu yang duk jaga tu dia kata apa? Ni salah tempat kot. Ni nak pergi masjid. Tak gamak nak baca, tu ada benda tak kena. Nak masuk konsert, Bismillahirrahmanirrahim. Tak gamak. Tak gamak, kalau tak gamak tu maksud ada benda tak kena. Dia tu cara dia, Allah nak halang kita ni. Tuan-tuan sokok je bismillah, sokok. Siap baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, ni pokok kali ni. Fima razaqtana. Ya Allah, kau berkatilah rezeki yang kau beri. Lepas tu buh kat mulut.
Tapi orang rokok ni dia ada kelebihan dia. Dan jangan main-main. Lebih yang pertama pada rokok ni lah pada puntung ni. Lebih lah, mana ada orang isap sekali yang puntung. Lebih lah tu. Nombor dua tuan-tuan tahu dia ada apa? Orang yang sama-sama isap rokok ni tuan-tuan, dia sangat menjaga ukhuwah. Ukhuwah, dia jaga ukhuwah dia. Tak ada ukhuwah macam mana? Dia kalau sama-sama geng-geng isap rokok ni tuan-tuan, dia kenal. Rokok? Oh dia bagi. Ukhuwah. Nombor dua tuan-tuan, dia takaful, dia tolong menolong. Dia kerja tolong menolong. Lighter. Ni betul. Bahagian ni sama-sama dia kerja tolong menolong. Yang ketiga ni yang paling penting kepada orang sokok tuan-tuan, dia mahabbah. Kasih sayang. Jangan main. Lighter. Oh tak ada lighter. Tak apa, ambil cucuk. Dia cium rokok. Jangan main. Tu kasih sayang. Macam-macam tuan-tuan. Allah saya mak. Jadi subhanallah tak gamak nak baca. Bila tak gamak nak baca bismillah tu, ada benda tak kena. Faham tak ni? Itu pertama. Yang keduanya tuan-tuan, cara dia ialah salli ala Sayyidina Muhammad, kita perbanyakkan amalan sunat. Cara untuk kita himpun pahala kita, selain daripada yang fardu ni nak kena jaga sungguh-sungguh, kita kena top up dengan amalan sunat. Yang sunat kena jaga, banyakkan zikir-zikir kita kepada Allah. Zikir-zikir benda sikit-sikit dah. Jadi saya ni sebelum saya nak salli Sayyidina Muhammad, nak habiskan majlis malam ni, saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan dengan satu wirid. Tuan-tuan buat amal lah. Wirid ni sanad dia sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang ke-45, tuan-tuan dia orang yang ke-46. Sayyidina Muhammad. Nama wirid ni wirid Rabbani. Dia ada 7 zikir. Tuan-tuan buat tiap hari. Tuan-tuan tulislah. Tak tulis tak ingat. Tapi dia faham dah Ustaz. Ustaz kalau pergi masjid Bandar Tungu Si'ah tu, Ustaz tengok dia pun macam dia tak tulis. Pasal dia pun mengapai. Apa? Kan dia ingat pun. Sekejap lagi gelak-gelak tu, Ustaz abang apa tu? Ustaz tahu, Ustaz lupa dah. Nombor 1, tuan-tuan mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Biasa yang tu. Masuk 7 zikir. Yang pertama, astaghfirullahalazim 1 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1 kali. Zikir yang pertama. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim 1 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Semua zikir-zikir ni semua warid pada Nabi, tuan-tuan jangan risau. Ini bukan mereka-mereka punya zikir. Semuanya ada dalil-dalil dia yang ada dia Muhammad, ada sandaran dia yang Muhammad yang jelas daripada Nabi SAW. Yang pertama astaghfirullahalazim 1 kali, yang kedua subhanallah bihamdih subhanallahil azim 1 kali. Yang ketiga la ilaha illallah 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya pada la ilaha illallah ni yang ke-100 tambahan sikit Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sampai ke 100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa dah? 3 dah. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Ini semua 100 ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kelima, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Boleh? Yang keenam, la haula wa la quwwata illa billah 100 kali. La haula wa la quwwata illa billah 100 kali. Dan yang ketujuh, selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun lafaz selawat biasalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh ulang balik daripada awal tadi. Mula-mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali,
Bismillahirrahmanirrahim sekali. Astaghfirullahal azim 100 kali. Kemudian bunyi suara sikit tak dengar. Yang kedua. Subhanallah bihamdi ismullahil azim 100 kali. Ketiga. La ilaha illallah 100 kali dengan yang ke-100 Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, hasbunallah ni'mal wakil. Yang kelima, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, la haula wala quwwata illa billah. Yang ketujuh, selawat pada Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan wirid Rabbani ini, tuan-tuan amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan manfaat dan kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kepada tuan-tuan ni amalan-amalan yang istiqamah tuan-tuan amalkan untuk bawa tuan-tuan kepada syurga Allah SWT. Tuan-tuan sebut qabilna. Tuan-tuan terima insya-Allah. Jadi kan amalan tuan-tuan. Jadi dan saya izinkan kepada tuan-tuan untuk sampaikan kepada orang lain pula supaya pahala dia berterusan. Ni guru saya pesan. Bila bagi ke orang, bagilah dia pun sampaikan pada orang lain supaya orang beramal lagi. Dia sampai bila-bila. Dan buatlah amalan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad tu nama dia wirid Rabbani. Wirid Rabbani. Buat lagu mana? Buatlah habiskan 700 itu dalam sehari. Buat sikit pagi, sikit malam kan, sikit petang kan. Asalkan yang 7 tu tuan-tuan habiskan dalam tempoh sehari tu. Buatlah sikit-sikit insya-Allah. Terkalih kot ni pun tak apa. Dia tak syarat ikut susunan dia. Kali kot nu ke, kali kot ni selawat dulu ke apa, tak ada masalah apa. Asalkan siapkan 700 itu setiap hari insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi amalan yang istiqamah kepada tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat insya-Allah. Tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Dan mudah-mudahan jadi manfaat kat saya, manfaat pada kita semua insya-Allah. Dan saya minta ampun, minta maaf lah kot ada salah-salah ke, terlajak cakap kalau gunakan tuan-tuan tak setuju ke apa sebagainya. Sallallahu Muhammad, saya minta ampun, minta maaf lah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah, mendapat segala kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan agama ni sampai ke akhir hayat kita. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan sebelum balik lagi dekat luar sana, tak mana akhirnya? Yang dekat depan tu, ni buku saya yang terbaru ni tuan-tuan. Buku saya yang terbaru apabila Rasulullah bercerita. Saya setiap tahun saya ada buku. Ni buku saya yang ke-7. Dalam ni ada apabila Rasulullah bercerita ni himpunan cerita-cerita yang Nabi SAW cerita. Dia ada kisah Nabi Adam hadiahkan umur dia, sedekahkan umur dia kepada Nabi Nabi Daud alaihissalam. Waktu Allah jadikan Nabi Adam, ada cahaya-cahaya keluar. Nabi Adam tanya, ni apa dia? Ni anak cucu kamu sampai hari kiamat bercahaya aja. Ada satu tu cahaya terang sangat. Ni apa dia? Ni siapa? Ni nama dia Daud. Umur dia berapa? Umur dia 60. Nabi Adam berapa? 100. Boleh tak ambil umur dia, kata Nabi Adam, bagi dekat Daud tu 40 lagi. Bagi cukup dia 100. Dia tahu umur dia 100. Bila sampai umur Nabi Adam 60, malaikat maut mai kat dia tanya pula mai pasal apa? Kita nak ambil nyawa. Bukan umur aku dah 100 ke? Dia terlupa kata dia mana sedekah umur dia. Itu ada di kisah ni, semua kisah-kisah yang Nabi SAW sendiri cerita. Banyaklah kisah-kisah menarik kat alam ni. Tuan-tuan boleh jadikan dia manfaat, dan termasuk dalam ni tuan-tuan ialah pengajaran yang kita boleh ambil daripada setiap kisah tu. Ada 22 kisah semuanya. Kisah para Nabi yang Rasul yang Nabi SAW cerita sendiri kepada para sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, ambillah seorang satu. Bukan ambil saja. Bengkrah. Ambillah seorang satu. Tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tak buat duit banyak. Saya sediakan QR code. Tuan-tuan sekian ya. Yang mana tak ada QR code, tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pinjam dulu. Pinjam duit kawan tuan-tuan, jangan pinjam duit saya. Yalah, seorang satu insya-Allah bagi ringan sikit kereta balik insya-Allah. Masih banyak-banyak ya, masih kat belakang, masih banyak insya-Allah. Kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم اللهم
أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.